Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua kepada para pendengar muslimin muslimat. Ya Allah, berkatkanlah pagi kami ini dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi-pagi udara pagi pun udara yang bersih segar. Pada pagi ini penuh dengan malaikat yang akan orang panggil membawa rezeki yang berkat kepada para muslimin muslimat yang bangun pagi. Dan sebab bangun pagi ini Nabi sendiri dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Nabi doa semua supaya umat Nabi ni boleh berkat pagi-pagi ni. Dan apakah berkat ni iaitu kebaikan lah. Baik kita dapat kebaikan sebab hidup kita ni kebaikan ataupun keberkatan sangatlah penting sekali. Hingga siapa nak makan nasi pun kita baca Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatlah bagi kami ya Allah. Fima razaqtana, apa yang engkau telah memberi rezeki kepada kami. Waqina azabannar, dan jauhlah kami daripada api neraka. Oleh itu berkat ni banyak. Kita doa semua. Nak makan nasi pun doa berkat. Kopian nikah pun barakallahu lakuma. Ya Allah, berilah berkat bagi kedua-dua, iaitu suami isteri. Ini adalah keberkatan yang kita ni duk cari-cari. Alhamdulillah, pada pagi ni insya-Allah nak pagi dalam Chong Ashifat TV ni akan bersama dengan saya Murabi Irfan akan mari untuk memenuhi masa dalam hidup kita 24 jam ni. Iaitu dalam Chong Ashifat ni, dan kita telah maklum bahawa dalam Ashifat ni dan sebelah malam kita akan bersama dengan Baba Faison
Nah, lepas tu pukul pagi ni, lepas pada subuh ni, insya-Allah bersama dengan saya Murabi Irfan akan kecek ataupun akan mari uh, chair ni, akan mari muzakarah, akan mari kecek Al-Quran juga, tapi dengan satu sistem ataupun satu metod, satu cara yang agak baru. Boleh default kita ada rumah ada dengar lah ni pun tak biasa dengar ni. Nah, gapo ni? Nah, langkah mudah belajar membaca Al-Quran ataupun hok kanton ngai-ngai samrapkan Al-Quran. Nah, sebab dalam hidup kita ni, nah, kita kena duduk dengan Quran. Nah, kita duduk dengan Quran semua, insya-Allah hidup kita ni akan berkat dan selamat. Nah, sebab kita lah ni duduk dalam akhir-akhir zaman, duduk dalam orang panggil dunia yang akhir dah. Dan dunia yang akhir dah, umat yang akhir. Nah, iaitu Nabi pun Nabi yang akhir lah, Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umat yang akhir, tak ada umat lepas kita ni. Oleh itu, apabila akhir zaman dah, masa pun akhir, dan nak masuk setawat TG-SIP. Nah, setawat TG-SIP nah kita ni. Nah, oleh itu, gapo yang kita perlu buat, yang perlu adalah ni iaitu persediaan. Kita kena persediaan. Nah, sahabat mai tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah kiamat? Ya Rasulullah. Nah, Nabi tak ada tanya klik atau nak tahu apa, tapi tanya ke apa Nabi? Ma'adatta lis-sa'ah. Muncadai ke apa tu untuk hari kiamat? Nah, Nabi tak tanya, Nabi tak kata ke apa, tapi Nabi senyap setah, Nabi tanya ya klik. Nabi tanya sahabat Nabi nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ma'adatta ya lis-sa'ah. Nah, muncadai ke apa untuk hari kiamat? Sebab tu kita pun kena tanya คำถามนี้นะครับ คำถามนี้เราต้องถามตัวเองบ่อยๆ soalan ni, nah, kalau boleh kok tulis besar. Nah, tulis besar tepek dinding. Nah, tepek dinding rumah nah, di kepala tidur ke, dan di kepala tidur ke, ataupun di jam tak boleh. Di mana-mana tempat yang kita duk tengok semua kita tepek. Ma'adatta lis-sa'ah. Gapo yang musedia untuk hari akhirat? Musedia gapo untuk nak jumpa hari kiamat? Hak ni adalah kamtam ataupun soalan yang kita kena tanya diri kita. Aku ni, nah, gapo aku duk sedia ni? Gapo aku telah sedia untuk hari kiamat ni? Nah, kita kena tanya. Kena tanya diri kita. Nah, kena tanya diri kita semua. Kata gapo persediaan kita nah untuk nak pergi kepada hari akhirat situ. Nah, dan kalau akhirat pun nah bukan sampai kiamat saja. Ni masa yang umur kita nah ataupun nyawa akan keluar daripada tubuh kita. Di saat tu pun kita kena sedar. Nah, sebab dalam kubur ni tak ada apa dah. Nah, dalam kubur ni harta benar kita hak banyak, kita tak boleh nak bawa pergi dah. Umur kita yang besar, kita tak boleh nak bawa pergi dah. Kita akan berpisah. Nah, kita akan berpisah. Nah, kita kena tinggal semua. Dan isteri kita, dan suami kita, harta kita, semua. Nah, sebab tu ada satu kisah yang mana orang kaya dia duk kecek dengan orang bawa kereta dia dah, Concap Road. Nah, dia kata, dia duk dengar lah orang duk ceramah royak kata kita mati dah tak boleh bawa gapo. Nah, orang kaya pun mikir, sungguh dah orang duk royak tu kata kita tak boleh nak bawa gapo. Tapi harta aku banyak ni, mungkin boleh guna juga skot dua lah kubur dia kata. Nah, orang bawa kereta kata gini. Orang bawa kereta kata, hey, learning ni, nah, kita duduk di Amerika, kita guna dolar. Kalau pergi China, kita guna yen. Kalau pergi Sia, kita guna duit bat. Nah, kita duduk negeri Sia ni, duduk Pak Thai duduk guna duit bat. Pergi Malaysia, nah, duit bat tak laku dah. Nah, tak boleh guna dah duit bat. Si bat ada nang lan bat pun tak boleh guna sana. Dia kena tukar. Nah, dia kena tukar lagi adik antara hak duit Malaysia ringgit. Supaya juga kita duduk atas dunia ni, kalau kita masuk dalam kubur, kita tak boleh guna dah duit bat kita. Nah, kita boleh guna apa? Iaitu duit amalan. Amalan baik kita. Dan amalan baik kita, so kita boleh guna dalam alam kubur dah. Oleh itu, di sini adalah persediaan kita. Di sini adalah cara kita nak sedia untuk kita dapat
orang panggil selamat dunia dan akhirat. Sebab lain tak bukan, satu-satunya itu Al-Quran. Maka insya-Allah hari ini iaitu episod yang ketiga. Nah, marang tu kita tak bila sebab start sangat marang saya live marang untuk pagi marang tu kondens setengah dah lewat, agak lewat sikit. Nah, sebab insya-Allah saya ambil masa dalam duduk dengan muslimin muslimat hari ni sekurang sejam. Nah, untuk kita mari kenal ataupun mari masuk langkah yang pertama. Dan hari ni kanton tineng. Nah, kanton tineng. Dan saya nak ayat dulu kata cara kita duk kecek hari ni ataupun langkah untuk belajar Quran ni, cara ni sesuai untuk pia, sesuai untuk mereka yang orang panggil biasa dah ngaji. Nah, biasa dah ngaji Quran, biasa dah ngaji qiraati, biasa dah ngaji tashil, biasa dah ngaji Baghdadi, Muqaddim ngaji dah. Tetapi apabila naik surah besar dia ada masalah. Nah, ataupun kita ni orang panggil wai tangan, duk hijau dah. Duk hijau dah hingga tak ada masa untuk nak belajar. Nah, kalau nak pergi qiraati tu wasa sepengah budak dah. Boleh guna dengan cara ni. Sebab itulah hak akrab ni dia tak pergi orang panggil selisih dengan qiraati dan mai kat yang arai. Tapi akrab ni hak saya nak mengkecek hari ni dia boleh menguatkan song sem ataupun sem pem tem som sam. Nah, ia akan gibeki gapo-gapo ataupun cara baca kita, cara baca Quran kita, cara kita nak betul Quran lagu mana. Dengan cara mudah-mudah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah mualliman muyassiran. Nabi kata aku dibangkit untuk menjadi mualliman muyassiran. Seorang muallim, seorang guru yang beri kemudahan. Oleh itu, hari ni saya cari benda hak mudah-mudah. Hak mudah-mudah untuk kita nak belajar. Dan kepada mereka yang reti dah, mudah ustaz ngajar hari ni. Ni kita ambil untuk pergi ngajar orang lain lagi. Untuk kita nak dakwah kepada orang lain lagi, insya-Allah. Dan sebab itulah kalau kita pandai dah, kita ajar orang. Kalau kita tak pandai, kita belajar sekali lalu. Baiklah muslimin muslimat dan saudara kita yang sedang bersama dalam pagi ni dengan saya dalam pengajian kita hari ni. Muzakarah saya hari ni iaitu kita nak naik kepada kanton tineng. Kanton tineng ni iaitu gapo Bagian saya pun dah kecek dah sikit banyak kata kanton tineng yang kita nak belajar hari ni iaitu kanton rucat penyancenat. Kita nak kenal dulu. Nak kenal huruf. Nak kenal huruf dalam Al-Quran. Ambil pada juz 1 hingga sampai juz 30. Quran 13 juz kan? Lepas tu tiap-tiap juz ada 10 lah. Tiap-tiap juz ada 10 lah. 10 lah ni berarti 20 muka. 20 muka lah 10 lah ni. Oleh itu dalam juz 1 hingga sampai juz 30 ada berapa huruf semua? Pia boleh hoyak dek. Juz 1 hingga sampai juz 30 ada berapa huruf? Ni soalan ni. Soalan. Sebab belajar di pagi-pagi ni ia tak boleh belajar nyonyek-nyonyek gitu, duduk dengar saja dia mengatuk. Dia mengatuk. Ada juga setengah orang dia sedap belajar apabila dia kena tubik peluh. Dia kena tubik peluh dulu. Dia kena hungar, dia kena gerak baru dia sedap ngaji. Kalau lah dia bangun tidur pak suruh ngaji lalu siap. Ada juga kan anak kita bangun tidur pak suruh ngaji Quran lalu. Bangun tidur pak suruh ngaji, suruh buat gambar. Dia tak lagi. Sebab apa? Sebab otak dia tak jalan lagi. Dia kena buat apa? Dia kena dia gerak dulu. Dia kena gerak. Lebih-lebih lagi kau tubik peluh kau sedap ngaji. Ada juga tu jenis orang tu. Tu sebab tu lah dalam pengajian kita pagi-pagi saya dah ayat semua lah kata saya nak minta para pendengar cedek kalau boleh gak cedek kalah dan cedek khetah mai keping. Sebab dalam ngaji dengan saya ni kita nak praktik banyak. Cak hai pok rapat tibat. Patibat banyak sikit supaya gapo apabila kita ngaji dengan mulut dah, kita ngaji dengan tangan, kita ngaji dengan mata, kita ngaji dengan telinga. Dia akan boleh cepat lagi.
Dah cepat daripada kita ngaji hanya ngaji dengan mata dan telinga. Tapi kita nak ngaji dengan tangan tu. Nah, kaki tu duduk dia, mau duduk sepak mai, duduk sepak rosak tak boleh pula nah. Nah, tetapi Noyak kata cara orang tu dia tak suka cara belajar. Sebab tu lah belah pagi ni, nah untuk nak we kita ni orang panggil tentua, aktif semua ni. Nah, saya minta fak kita ni, nah tolong orang panggil apa orang panggil berinteraksi. Mikan top senang. Nah, ada gapo-gapo. Nah, saya kurang tulis dalam komen hok kita duk tengok learning. Nah, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Dah, we kita ni duk gerak semua. Nah, bukan duk tengok saja, takut-takut tengok-tengok lamanya pejam mata ngatuk tak lepo juga hari ni. Nah, oleh tu, nah kita mata duk tengok dah, telinga duk dengar dah, tangan tu nah kalau boleh gak ambil kalah tulis tek. Nah, ambil kalah tulis, lepas tu ada gapo soalan, tanya dalam komen lalu. Dan tanya dalam komen untuk pagi ni insya-Allah. Nah, apa terima kasih untuk belum kita nak masuk ni jikalau lah kalau baik alangkah baiknya jikalau kita ni boleh sikit banyaknya tolong share dan tolong sikit komen, tolong share dalam komen kita, dalam channel sifat kita. Nah, tu kurang-kurang we tak ngatuk. Nah, we tak ngatuk pagi-pagi ni dah. Insya-Allah. Oleh tu dalam anak tangga kita, nah anak tangga untuk nak belajar Quran dalam rebuk hak saya duk kecek lah ni tu, dia ada net anak tangga. Nah, anak tangga yang pertama iaitu hari ni kita nak mari kena huruf. Nah, mari kena huruf. Sebab Quran ni kena haqqa tilawati. Kena benar-benar tahu. Nah, kena benar-benar kena. Tong ru cing-cing haqqa tilawati, kena baca dengan benar. Nah, kena baca dengan benar. Sebab itulah apabila nak baca dengan benar, ya kena kenal dengan benar. Kenal ke apa mula-mula? Mula-mula kita kenal huruf. Nah, rucak tua aksar. Saat ni saya tanya, huruf dalam Quran ambil pada juz 1 hingga sampai juz 30 ada berapa huruf tolong komen bawah ni. Nah, Pia boleh jawab pen ni insya-Allah. Nah, nak tengok tip. Pia hok boleh masuk semua, boleh duduk semua, belajar semua ni pagi-pagi ni. Nah, sebab kita belajar ni dan insya-Allah orang belajar ni, nah, ia akan dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya soalan yang pertama kepada muslimin muslimat, nah, kepada adik-adik ataupun abang-abang, babo-babo, mama-mama hok duduk dalam ni. Nah, kata juz 1 hingga sampai juz 30 ada berapa huruf ambil pada juz 1 tu, ambil pada surah Fatihah. Nah, surah Fatihah hingga sampai surah An-Nas. Semua ada berapa huruf? Pia ada boleh jawab tak ni? Nah, ambil juz 1 surah Al-Fatihah hingga sampai surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ada semua berapa huruf? Banyak tu. Nah, semua apa muka dah tu. Nah, ada semua apa huruf? Biasa bila tak? Ada jawab dah ni. Dah jawab 1000 huruf. Nah, Quran semua ada berapa surah? Ada berapa surah? 114. Lepas tu ada berapa ayat? Tak ingat juga. Nah, oleh kena di fan pantai bagi. Fan pantai Al-Quran. Nah, fan pantai Al-Quran ni kena Quran sungguh. Nah, sebab tu saya ada kita sebagai Islam ni, kampi kita ni. Nah, kitab kita ni kita kena saya sebab satu daripada hak yang Quran akan tanya kita masa akhirat di hari kiamat iaitu sid khong Al-Quran pun menurut iaitu kita kena baca kena dan kita kena beriman. Nah, oleh itu di sini kita nak kenal Quran dah ni, saya tanya ambil pada huruf daripada surah Fatihah. Nah, aksonจากsurah Fatihah contoh surah An-Nas นะครับ30 juh niมีทั้งหมด Berapa huruf? Berapa? Supaya kita tu ambil pada nara nak pergi bakak berapa lekok. Kak nak bila lekok ada dua ni motor, lekok gigi tekak kanan. Tu ke. Jawab pihak ni pun supaya. Huruf dalam Al-Quran ambil pada juz 1 hingga sampai juz yang
30 surah An-Nas sampai surah Fatihah hingga sampai surah An-Nas ada semua 28 kan? 28 huruf semua. Oleh itu 28 huruf ni ni jawab mari dah. Ada 28 huruf, masya-Allah. Nah. Mana tu? Masya-Allah tu. Duk ngaji pandai belaka hari ni. Nah, duk ngaji ni pandai-pandai belaka. Pandai ada saya lagi dah. Oleh itu 28 huruf saat ni kita bagi ke mana? 28 huruf saat ni. Nah. 28 huruf. Saya nak tulis 28 huruf cara kita bagi. Nah, yang pertama kita bagi huruf ni orang panggil bagi turut bentuk. Nah, saya tunjuk lagi. Maksudnya ni. Kita bagi huruf. Yang pertama kita bagi akson dia, iaitu apabila dia duk sore. Dia duk single sod. Sod ni. Kan sod you nah, duk sore. Ning adalah huruf dalam 28 dan hak dia duk sod lagi. Ni duk sod. Apabila dia duk sore, dia basuh puah. Umur pun banyak dah. Tak ada orang nak basuh pinggir. Tak ada orang nak basuh pinggir. Tak ada orang nak buat lauk nasi. Maka, dia pun pergi cari gu. Apabila cari gu, dia pun bermula hubung. Orang panggil akson cium. Akson dia. Apabila duduk sore, akson cium. Apabila dia hubung lah. Dia gantung lah. Nah, dia gantung. Nah, akson dia. Akson cium. Nah, ni. Kalau saya dalam rebut hak saya nak ajar ini, ia bagi rup rang dia, rup rang cium, iaitu bentuk dia duduk sore, bentuk apabila dia nikah. Nah, dia berhubungan. Sore dengan hubung. Lepas tu so lagi, so lagi agak baru bagi kita, iaitu rup rang akson tilak lai ataupun variasi. Nah, akson huruf juga. Huruf ni juga. Nah, tetapi dia ni dalam bentuk yang berlainan. Bentuk yang berlain-lain, bermacam-macam, beraneka bentuk. Nah, oleh itu hak kita jadi masalah apabila kita belajar Quran, banyak ke kita duk belik hak ni. Ni, hak ia perang. Nah, hak tukar bentuk. Mari sini kenal lagi. Mari hubung, kenal lagi. Tapi apabila dia perang, dia gitu tukar bentuk. Nah, dia pergi perang jadi bentuk ni. Nah, jadi gini. Waktu kita belik. Tu jadi bawa baca buku Quran. Nah, buku Quran tengok bona haid juh 21 ke juh 2 juh 3. Bak kita tengok huruf hak ni kita kenal. Bawa mari hak ni kita belik lah. Nah, dok gitu ka. Nah, supaya ni ya ke alif. Hak ni wa ke alif. Nah, kadang-kadang hak tu dok baca solawata. Nah, alaya. Dok baca alaya. Ala tu alaya. Sebab kita ingat kata ni ya. Tapi sebenarnya ini adalah alif. Sini. Sebab itulah dalam pengajian pagi-pagi dengan saya ni, kita nak mari kenal sungguh. Nak mari kenal apa? Nak mari kenal bentuk dia. Nak mari kenal rup rang. Nah, lepas tu kenal juga tubik mana. Tak segi kepada makhraj lagi. Nah, tak segi kepada sifat dia lagi. Nah, tetapi sekadar kita sebut we kena nama dia. Kalau nama Abdullah, sebut we kena Abdullah, bukan Pak Allah. Kalau Khadijah, sebutlah Khadijah. Kalau Ruqiyah, sebut Ruqiyah. Jangan sebut ya. Sini. Ni adalah kita nak kenal mula-mula. Tangga mula-mula kenal apa? Yang pertama, kita kenal rup rang. Kenal bentuk dia. Nah, bentuk dia. Nah, kita kenal bentuk. Kenal bentuk tu ke mana? Bentuk duk sore, belum nikah. Lepas tu bentuk apabila dia ada hubungnya. Nah, tengah huruf tak boleh nak hubung, tengah huruf boleh hubung. Nah, bang tuanan cium dah. Kita bang tua cium dah. Tengah huruf boleh hubung depan. Tengah huruf boleh hubung belakang. Tengah huruf tak boleh hubung. Ni. Lepas tu, hak yang ketiga iaitu rup rang.
aksonที่หลากหลาย iaitu beraneka bentuk. Hak ning lah yang kita nak belajar. Dah, lepas tu kenal apa lagi? Kenal yang pertama dah, iaitu kenal kenal dua perkara. Kenal yang pertama, kenal bentuk, rucak rup rang. Yang kedua, kenal nama ya. Nama ni cik arai kap. What is your name? My name is kena tahu itu. Nah, ma ismuka. Kena tahu nama ya. Kena tahu namanya. Tetapi makhraj sifat-sifat huruf kita nak belajar bila? Kita nak belajar apabila duk langkah yang kena dah. ขั้นตอนที่6นั่นแหละเราจะไปเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งว่าhamzah duk mana, apabila tubik hamzah sukun, tubik suara mana, tu langkah yang kena. Tetapi langkah yang pertama ni kita nak pergi dengan mudah-mudah. Saya lihat dah. Kita nak pergi dengan mudah-mudah dulu. Nah, apabila kita mengaji, kita ni baru nak belajar Quran kan. Apabila pergi hari yang pertama tu, Allah wasa payah dah. Hari yang dua tak segi dah kalau. Sebab tu anak kita supa. Nah, geno anakku tak segi kalah ni. Nah, geno tak segi kalah. Setengahnya iaitu sebab dia pergi sekolah dah, dia jumpa payah di sekolah. Dia jumpa kepayahan, kesulitan di sekolah. Oleh itu, nak buat gimana? Kita kena permudahkan dulu dengan anak kita supaya juga. Nah, dengan tok laki, dengan isteri kita, kita buat apa? Kita mula dengan mudah-mudah dulu. Jangan pergi payah lalu. Nah, sebab kita nak tarbiyah dia lagi, kita nak ajar dia, kena ajar mula dengan mudah-mudah. Nah, sebagaimana Rasulullah ajar sahabat pun ajar dengan mudah-mudah. Nah, satu ketika sahabat tanya, wahai Rasulullah, cara ambil asmaya gimana? Rasulullah gimbik kata. Rasulullah kata, wahai sahabat, mungkin ambil bekah mari. Ambil bekah Rasulullah pun buat tunjuk di depan sahabat lalu. Buat dengan mudah-mudah. Nah, jangan memayahkan benda yang tak payah. Sebab itulah dalam ngaji akrab ni kita mula dengan mudah-mudah. Sebab itulah kita mula kadang-kadang hak ni hak yang pertama ni, langkah yang pertama ni yang kita nak belajar hari ni iaitu kenal huruf. Nah, kita nak masuk lalu nah. Huruf yang pertama dalam hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar 3 huruf. Nah, 3 huruf. Yang pertama, akson samtorek. Akson yang pertama iaitu huruf huruf apa? Iaitu huruf alif. Nah, alif. Ni huruf yang pertama. Huruf alif. Nah, minta maaf dengan tulis ni kali. Sebenarnya saya ada whiteboard dah dengan marker. Nah, tetapi oleh kerana learning tak ada duduk rumah dah. Duduk luar, maka guna kalengan dengan kertas dulu dah. Kalau tak cerak ke mana, nah, agak royak lah. Dan maaf lah dah. Yang pertama iaitu alif. What is his name? Nama dia apa ni? Nama dia Alif. Dengarkan lagi. Nama dia adalah Alif. Nama dia adalah Alif. Nah, Alif ni dia adalah huruf yang pertama. Kadang-kadang kita ni duk semabur panggil. Alif ni gena alif. Kalau bahasa Arab alifun arnab. Alif ni tak boleh guna baris kan? Alif tak boleh guna fathah. Alif tak terima kasrah. Alif tak terima dhammah. Sebab yang terima fathah, yang terima dhammah adalah hamzah, bukan alif. Oleh itu alif hanyalah serat. Alif hanyalah serat. Suara ia iaitu apabila huruf duduk dengan alif, ia kena sifat alif nganga mulut. Apabila ada alif nganga mulut. Ni kita nak belajar suara pula. Suara ni kita nak ngaji dalam langkah yang ketiga. Langkah pertama, kenal ia adalah alif. Ni alif duk mana? Alif rup rang tineng ke rup rang diau. Alif pie duk sore. Duk sore ia duk cacing ni. Duk cacing sepapaga. Ning adalah alif. Kali lagi, alif. Alif ni adalah alif apabila duk sore. Nah, yang pertama iaitu duk sore. Orang panggil rup rang diau apabila duk sore. Maka alif ni juga tengok surat dulu nah. Ni alif duk sore. Alif.
Apabila dia hubung, dia jadi gini. Nah, alif kalau ia duduk tengah, kalau ia duduk depan, ia duduk sore gini, apabila ia hubung, ia boleh hubung depan saja. Lihat belakang alif tak boleh hubung. Nah, ni rup rang. Nah, rup rang. Hak ia boleh hubung. Ni ada masalah saya tu kita kena belakang ni. Nah, kena belakang dah. Alif duduk sore, alif apabila hubung. Alif duduk sore, alif apabila berhubung. Tengok pula. Ni alif. Alif yang hak ni hak kena cerak sikit Alif yang orang panggil berbentuk yang bermacam-macam. Aksarที่หลากหลาย variasi. Nah, gapo tu? Tengok. Yang pertama alif zaidah. Nak ngapa pun tak apa zaidah ataupun nak kena gitulah, nak kena dengan pap ruam. Kata ni alif juga ni. Nah, alif ha. Oi panggil alif zaidah. Yang dua alif sifir. Alif ti misun khang bon hua. Alif kak ni. Nah, kalau jumpa dalam Quran, ambil pada juz 1 hingga sampai juz 30, jumpa lagu ni, alif ni. Jumpa lagu ni pun alif juga. Tu nak bicara. Nah, nak bicara kata semua ni adalah alif. Ning supaya juga alif maksurah. Alif juga bukan ya. Ni supaya juga wa. Bukan wa, alif juga. Alif maksurah. Yang akhir sekali alif saghirah. Hai พวกเรานะครับจำให้แม่นว่านั่นนี่ทั้งหมดคือรูปร่างของอลิฟหมดเลย Nah, ning adalah alif semua. Tak kata kan ngaji. Nah, we kena. Tetapi alif ni alif apa? Alif ti หลากหลาย Alif variasi. Sebut masalah sikit. Variasi. Nah, bahasa Melayu tu variasi yang ambil daripada bahasa Inggeris. Nah. Ning adalah alif semua. Kenal lagi? Kenal tu lah. Tu kenal tu. Nah, dia kata alif, rubabของ alif ada alif duk sore. Bagaimana alif duk sore? Lagu ni alif duk sore. Yang dua alif apabila berhubung. Yang tiga alif yang pelangrang ataupun alif yang variasi. Alif yang tukar bentuk. Nah, alif yang tukar bentuk. Yang penting kena kenal ini semua adalah alif. Ini semua adalah alif. Nah, sebab tu dalam Quran, nah, alif ni bila kita jumpa alif tu dalam Quran, juz 1 hingga sampai juz 30. Alif kita nak baca ke huruf muqatta'ah, huruf yang awal surah, kan? Huruf ataupun ayat yang di awal surah. Supaya surah Baqarah. Surah Baqarah yang mula dengan alif. Bukan hamzah tu, alif. Sebab apabila kita baca surah Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu hamzah, bukan alif. Sebab hamzah ia terima dengan fathah. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif kan? Sini alif dah. Nah, alif lam mim. Tu yang pertama kita belajar hari ni, iaitu kita kenal, nak kenal alif. Dan insya-Allah apabila lepas pada belajar kita ada backfoot ni. Nah, nak ada backfoot pula, ada latihan untuk wifak kita ni. Nah, we kejap. Sebab kalau kita buat dah, kita belajar dah, kita tak amal, maka ilmu tu akan hilang dengan cepat. Kalau nak ilmu kita duduk dengan kita dengan lama, wajib kita kena amal ilmu tu. Kena buat semua. Bahawa kita amal, insya-Allah ilmu tu akan duduk dengan kita lama. Tetapi hari ni, kalau ngaji dah, kita tak ada buat latihan, main mikaban. Nah, tak ada buat homework, tak ada gapo. Situlah dia akan orang panggil cepat kita lupa. Sebab itulah Quran supaya juga panah pun kalau tak ngaji, kalau tak baca, dia akan lupa. Quran ni cepat sekali dah. Lebih lagi orang hafiz, orang ngapa Quran. Allah payah sekali. Nak ngapa we ingat tu tak payah. Ngapa ni setahun dah mau boleh buat. Lah ni sebulan ada boleh buat ngapa Quran. Tetapi nak jaga.
Nah, nak jaga tu lah. Nak buat ke mana. Nah. Tu. Main misiang. Tak ada suara ke? Nah. Cik molek. Nah. InsyaAllah. Dah. Kena royak lah. Tak ada suara kena royak lah. Tak ada suara kena royak. Alhamdulillah. Nah. Oleh tu. Tak apa. Tak cerak. Tak cerak. Cerak lagi ni. Alhamdulillah. Nah. Oleh tu. Kita ni. Kena buat. Catang patibat. Nah. Kena buat lalu. Apabila buat. Ia akan bui kita ni. Tak lupa. Payah lupa. Sebab tu lah. Dalam kita ajar nak. Kita ajar pia-pia pun. Kita kena bui buat latihan. Dia buat latihan. InsyaAllah. Nah. Apabila dia buat latihan tu lah. Dia akan pandai lagi. Dia akan recall ingat lagi. Dan recall ingat lagi dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saat ni lepas dah dah. Iaitu alif. Alif. Duk sore. Alif apabila dia hubung. Dan alif yang ada beberapa bentuk. รูปร่างที่หลากหลาย อักษรที่มีรูปร่างที่หลากหลาย Ni huruf yang pertama. Nah, huruf yang pertama. Nah, kalaulah alif ni. Kalau kita nak buat. Nah, untuk guru-guru. Nah, untuk guru-guru. Yang nak ajar anak. Ataupun guru-guru hak nak buat mas sekolah ni. Nah, hak ada ngajar mas sekolah. Nah, kita boleh buat dengan rupa bunga. Nah, rupa bunga lagu ni. Nah, setengah ni. Tengah ni tulis alif. Nah, lepas tu dia ada bunga tepi dia. Bunga tepi dia ni. Nah, bunga tepi. Ni hak ni akson T. Akson diau. Apabila dia duduk sore. Alif ini. Nah, apabila alif ini. Nah, dia cek siang nah. Tak dengar dah. Dah. Alif apabila duduk sore. Hak ni orang panggil huruf tunggal ataupun akson diau. Kita tulis diau sini. Nah, lepas tu lek ni akson ciam. Nah, ciam. Wak sepon bunga ini lah. Nah, lepas tu suruh we adik-adik. Nah, we adik-adik ni suruh tulis tepi ni. Kita wak bunga. Nah, tepi-tepi ni. Nah, wak bunga tepi-tepi ni. Nah, wak bunga so. 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 Nah, we ada lagu ni. Lepas tu suruh dia bubuh lah. Nah, bubuh dalam ni. Nah, bubuh alif saat ni. Alif ciam. Alif diau. Alif tu mirip rang lak-lai. Kita nak tengok kata dia buh kena tak. Nah, kalau kita tengok dia buh kena berarti dia peher lah tu. Jangan tanya dah. Saya apabila saya mengajar, saya tak tanya. Kau cai mai kap? Kau cai mai kap? Do you understand? Tak usah tanya sebab dia senyap. Tapi nak tahu kata dia peher tak peher, kita suruh dia buat. Nah, suruh dia buat, suruh dia bubuh. Nah. Suara tak ada lagi kan ni. Tong kau maiถึงจะมีเสียง kau ke mana ni? Nah, kalau tak ada ke mana pun, nah tak ada suara ke? InsyaAllah dah, ada dah ni dah. Saya baik saat ni tak buka suara dah. Ni saya cek siang. Dah buka suara. Ke mana ni bunyi tak lagi? Test. Suara bunyi tak lagi ni? Nah, bunyi dah kan? Tengok. Apabila nah kita buat lagu ni dah, maka ni adalah satu tamrin. Satu orang panggil backfoot yang kita nak ajar anak murid kita dan kita diri pun boleh faham. Lepas tu kita tulis lah. Ni apabila alif duk sore. Ni alif apabila berhubung, alif duk depan, alif apabila duk belakang. Ya hubung ini. Lepas tu ni alif apa lagi? Nah, alif zaidah. Nah, lepas tu alif sifir. Lepas tu alif maksurah duk tahya, alif maksurah duk tahwaw, lepas tu alif kecil. Nah, ni adalah cara kita tulis. Nah, tulis nak cerak sungguh kata adik kita ataupun pelajar kita dia ingat dah. Dia tahu sungguh kata ni adalah huruf alif semua. Niคือรูปแบบของ alif หมดเลยนะครับ alif ที่มีรูปร่างที่หลากหลาย alif yang ada bentuk yang variasi,
alif duk sore, alif apabila berhubung. Kita buat tu baik bunga lah. Wak bunga. Nah, wak bunga lagu ni supaya apa? Supaya kita nak tahu kata pelajar kita ataupun anak-anak kita dia kenal lagi huruf alif. Nah, duk main alif tu kadang-kadang main J alif. Nah, duk alif alif alif. Nah, duk sebut tek alif alif. Ni gapo alif tanya banyak. Nah, sebab itulah anak kita biasa nah. Lu khong rau ni, kau ya budak dulu, ya wahai tanya. Gapo ni Gapo mi gapo, mi gapo, mi gapo. Jangan je kau nah. Kadang-kadang orang tua tak tahu dah serabut. Nah, kita duk main cek. Nah, anak duk tanya. Nah, serabut. Hoi, nyak ada Allah budak ni tanya apa kali nah. Duk gitu. Tu tak faham tu. Nah, apabila kita ni duk jekah anak, nah, jekah anak ni membuat rangsangan otak anak tu sel semua dia tu tak mapuh orang panggil. Sel kan semua tai. Sebab apa? Sebab dengan kita jekah banyak-banyak. Sebenarnya, tanya tu akan menghidupkan sel semua. Pertanyaan orang tu akan menghidupkan sel semua. Dan budak tu cerdik apabila dia tanya banyak dan kita jawab dengan baik. Nah, tetapi kalaulah mak pak tu tak layak, apabila anak tu tanya kita tak layak, nah, membuat anak tu kau kurang kecerdikan anak tu. Sebab tu lah kita diri pun biar kita ngajar, kita kena kartun. Nah, kena kartun nak รียน ของเรา ด้วยคำถาม kita kena nak aktif anak-anak kita dengan soalan. Ni gapo dek? Ni gapo ni alif, ni gapo ni alif, alif gapo ni alif duk sore, alif gapo ni alif berhubung, alif gapo ni alif sifir. Kau nak ngapa nama? Kalau tak usah ngapa nama, royak saja alif ti lak lai. Lagu tu pun tak apa dah. Nah, sebab hak kita tengok orang ngaji kita. Nah, sesuai dengan orang belajar. Nah, tengok atas dia ni kidik dia orang besar dah, dia belajar tinggi dah, tak apalah. Hak tu boleh kita ajar dengan nama yo sekali lalu. Seperti ni alif maksurah. Nah, alif sifir, alif zaidah. Hak tu kita boleh belajar royak nama lalu. Tapi kalau ngajar budak-budak, kita wasa kalau royak nama ni ia akan membelikkan dia. Nah, membelik akan jadi sabsun. Nah, itu tak tahu royak. Tak ada kena royak. Hanya royak kata alif ada 3 rubah. Alif ada 3 bentuk. Bentuk duk sore, bentuk berhubung dan bentuk yang bermacam-macam. Nah, yang beraneka bentuk. Nah, pengasaan ni. Habis alif. Nah, habis alif. Nah, tu. InsyaAllah. Nah, apabila habis dah kita ada latihan. Esok kita mula. Saya nak ambil satu potong ayat Quran. Lepas tu nak kita buat. Nak kita test kita kata dalam ayat ni ada alif berapa tepat. Boleh buat tu. InsyaAllah kita pandai ni. Kita nak buat. Dah esok. Hari ni we kena alif dulu. Dah we kena alif. Alhamdulillah. Kena dah tu dah. Alif dah. Kena we kena sungguh. Hak kau kena alif. Kena we benar. Kena tong ru cing cing. Nah, ru cing. พอรู้จริงแล้วก็จะถึงใจแต่ถ้าไม่รู้จริงใจไม่ถึงtu. Sebab tu dah di sini alhamdulillah hari ni dapat kita kenal dah huruf yang pertama iaitu alif. Alif ada alif duk sore, alif ada juga alif yang berhubung dan alif ada juga alif yang apa ni? Alif yang beraneka macam. Nah, tengok sekali lagi. Alif yang pertama, alif diau. Alif duk sore. Yang dua, alif yang berhubung. Yang tiga, alifที่มีรูปร่างอักษรที่หลากหลายนะครับก็คืออลิฟซาอิดะห์อลิฟซิฟิรอลิฟมักซูเราะห์อลิฟมักซูเราะห์อลิฟศอกีเราะห์nah tu alhamdulillah hari ni kita kenal. Nah, kita kenal semua. Nah, tak sebanyak lah. Sikit-sikit tapi we sokmo. Sikit-sikit sokmo. Nah, makan sikit-sikit, minum air ni, makan tu tak apalah, makan tu 3 piye. Tapi air ni, nah, buat supaya minum air lah. ดื่มน้ำจิบน้อยๆแต่จิบบ่อยๆtu panggil. Nah, barulah tubuh kita tu boleh apa? Boleh boleh masuk, boleh makan, boleh orang panggil ambil air, manfaat air lebih banyak.
Nah, tu maksud carut lah minum air pula. Nah, tu dia kata ilmu banyak kita. Ilmu tu heavy tu banyak. Tetapi hak siapa kita tu apa? Nah, kita belajar ke mana? Ni duk tah kita lah. Nak tak same. Sebab tu lah Alhamdulillah pada hari ni kita nah mari dah saya sekali lagi nah dalam pengajian kita ni insya-Allah pagi-pagi lepas subuh ambil pada pukul ni hingga sampai pukul 7 saya ambil sejam insya-Allah. Nah kalau tak sampai ke mana pun tak ada apa tapi insya-Allah nak mula usaha nak mula dari pukul ni ataupun sekurang-kurang lepas isyraq. Nah lepas isyraq boleh hadir pukul ni 15 itu lah. Nah kita tunggu isyraq. Nah lepas pada isyraq kita akan mula pengajian Quran kita. Nah dan insya-Allah Quran kita mula dengan mudah-mudah lah. Nah bukan bab payah juga tetapi yang pentingnya kita nak buat bagaimana we ngaji Quran kita ni we lekat sungguh. Nah we duduk dalam hati kita sungguh dan jangan lupa siapa tuk-tuk setanakan walaupun berlaku apa-apa pun tah dunia ni kita tak lupa lah Quran insya-Allah. Sebab itulah untuk nak cari jalan tak will lupa Quran ya kena ada tua cuai. Ya kena ada benda yang mari menolong kita supaya kita ni dapat belajar Quran sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah. Nah, tu hari ni kita belajar hari ni belajar apa? Alif. Nah, alif ada berapa huruf rang? 3 huruf rang. Yang pertama, nah bentuk yang duk sore, huruf rang 2 iaitu bentuk hubung, huruf rang yang 3 huruf rang laklah iaitu beraneka. Beraneka bermacam-macam. Nah, sini ni kita pergi belajar. Ambil pergi, teragi cari dalam Quran, ambil satu ayat Quran, teracik tengok dalam ayat ni ada berapa alif. Nah, ambil mula-mula tak apa. Ambil ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ni ada berapa alif? Terah tengok dulu. Ni gambar dah ni. Nah, dia sang gambar lewan ni. Gambar hari ni iaitu kita tengok ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ni ada berapa alif? Biar boleh jawab dia tu. Nah, awak dengar ni. Terah tengok. Nah, kalau ada Quran buka Quran sekali lalu, lepas tu teracik tengok dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada berapa alif. Nah, lepas tu alif gapo tu? Alif duk sore ke? Alif duk hubung ke? Ataupun alif yang bermacam-macam, aneka macam iaitu alif tilak lain. Ni cara kita belajar. Kita nak pergi gini. Nah, nak pergi gini, pergi lama-lama tetapi wi kemah. Nah, pergi lama-lama yang gaduh tetapi pergi wi kemah. Nah, supaya apa? Supaya kita ni orang panggil boleh ilmu sungguh, boleh belajar sungguh dan ilmu kita ni adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, sebab satu-satu ilmu. Nah, kalau kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata dengan mafhumnya, nah amalan kita akan terputus. Nah, apabila kita mati, amalan kita akan putus. Malaikan illa bisalasatin, malaikan 3. Ya, yang pertama tu apa Yang pertama tu iaitu anak yang soleh. Anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Yang dua, ilmu yang munafaat. Ilmu banyak tak dunia, tetapi ada juga ilmu hak tak munafaat. Tetapi ilmu yang menjadi amalan yang tak putus-putus iaitu ilmu yang munafaat. Dan saya yakin hari ini ni yang kita sedang belajar ni adalah ilmu yang munafaat, iaitu ilmu yang kita akan membaca kalamullah. Nah, ilmu yang bersangkut dengan Al-Quran, maka ilmu ni insya-Allah confirm dan adalah ilmu yang manfaat kepada bagi kita dan semua. Dan sebab itulah apabila kita belajar hari ni, kita belajar dah, kita pandai dah dan kita boleh sebar kepada orang lain lagi. Nah, kita boleh ajar orang lain lagi, sekurang-kurang anak kita. Nah, anak kita pun kita buat dokmai saat ni lah. Buat dokmai saat ni. Nah, belum nak buat dokmai, ajar dululah. Nah, tulis gimana tulis alif gimana, alif hubung gimana, alif yang ada beberapa bentuk yang beraneka bentuk tu lagu mana, kita tulis, kita ajar anak. Kalau boleh ada kadang tulis lebih besar. Kalau kita ajar budak-budak, kita kena tulis lebih besar.
Jangan tulis halus-halus. Nah, sebab budak ni orang panggil persat sampak dia, persat semua, persat ta, persat gapo dia tu. Nah, dia tengah kembang. Dia tak ada kemas, dia tak ada kukuh supaya orang besar. Sebab itulah dalam kita nak ajar budak bagi anuban, jikalau kita guna benda yang wi ada kaya besar. Dan ni buat halus-halus. Nah, buat wi besar. Kecek pun kena kecek besar. Ha ha ha, ni adalah alif. Ha, dia suka tu. Nah, yang duk ngajak alif, alif. Tu. Sebab gapo dia kena buat kaya besar sebab budak halus ni. Nah, dia akan boleh mudah nak terima. Nah, mudah nak terima, mudah nak takak dia panggil. Nah. Alhamdulillah. Nah, tu dia hari ni. Kita belajar satu huruf saja, iaitu alif. Nah, alif. Nah, dan insya-Allah saya berharap kata fak kita ni boleh bersama-sama. Nah, hok duk hari ni istiqamah lah. Istiqamah ni hai semam-sema. Nah, hai semam-sema. Tak lalu masa, tak lalu je, tak jaga gerak tik. Nah, kata insya-Allah nak lek pagi lepas pada maya subuh, aku akan nak belajar Quran. Nah, aku akan belajar Quran. Dah tu tekan lalu. Tekan pum ke apa? Pum apa ni takte kan. Nah, apabila siapa masa pup dia akan naik. Ni masa ngajar lah ni. Belajar akrab dengan Murabi Irfan. Dan untuk kita ke apa? Untuk kita boleh baca Quran. Dan yang pentingnya kita boleh ajar orang lain lagi. Dan kita boleh sebar kepada orang lain lagi. Sebab ni adalah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, alhamdulillah. Nah, hari ni hari apa ni? Hari ni hari Rabu. Nah, boleh setengah fak kita ni ada kena pergi kerja lagi. Nah, kena buat persediaan dan ke isteri-isteri yang duduk dengar ni boleh kena masak kepada abai-abai pula. Nah, tetapi tak apa. Nah, bila-bila kita duk masak, bila-bila kita duk gapo ni, nah kita belajar bila-bila. Nah, bab buka terosak. Nah, buka terosak kalau lampu sorok, make peka besar sikit mari hubung. Boleh dengar belakang stay keluarga kita. Nah, Bluetooth pun belana lah ni. Nah, boleh tu hari ni. Nah, saya sekarang ni dulu. Nah, sekarang ni dulu untuk pada pagi ni. Dan insya-Allah jikalau ada apa-apa, nah bolehlah komen mari. Nah, ataupun hatta dalam line sentuh saya pun tak apa. Nah, line sentuh saya ni tulis Irfan KLC. Nah, ada dalam orang panggil Facebook saya. Dan untuk nak tanya yang lebih lagi, lebih liat lagi, dan boleh inbox mari. Nah, inbox mari untuk nak tanya jikalau lah nak tanya dalam ni wasa tak gamak, tak apa. Ada apa-apa yang saya boleh tolong, insya-Allah saya ni orang panggil besar hati untuk nak tolong. Lebih lagi dengan Quran ni. Nah, kita mari sama-sama jadi perjuang Al-Quran supaya kita diri boleh pandai baca Quran, anak-anak kita boleh baca Quran, semua dalam keluarga kita boleh baca Quran. Apabila keluarga boleh baca Quran, maka kampung tu akan boleh baca Quran. Tiap-tiap kampung boleh baca Quran, maka satu mungkin Tambun boleh baca Quran. Tiap-tiap Tambun boleh baca Quran, maka Ampere boleh baca surah Ampere. Tiap-tiap Ampere boleh baca Quran, maka satu Cangwak boleh baca Quran. Tiap-tiap Cangwak boleh baca Quran, Sultai praktek boleh kecek Quran. Boleh baca Quran. Alhamdulillah. Ini adalah cita-cita kita. Nah, cita-cita kita supaya umat Islam boleh duduk dengan Quran. Nah, nak orang panggil tuk lom hajai. Nyawa masuk, nyawa tubik Quran. Kita tak setinggal Quran. Sebab kita tak tahu bila Allah akan mengangkat angka-angka huruf-huruf dalam Quran. Pada saat tu tak boleh nak baca dah. Nah, ataupun saat nyawa kita duk di halkum, duk nak mati dah, kita tak boleh dah nak baca Quran. Nah, Allahu Akbar. Boleh tu lah ni. Kau nyawa kita duk ada lagi, kau boleh duk nyawa lagi. Marilah kita sama-sama membaca Quran, mengajar Quran, belajar Quran. Dan kalau boleh kau hafal Quran sikit banyak yang kita boleh hafal. Nah, sebab kita ni yang ada peluang lagi. Allah hai okat tau. Allah wi peluang kepada kita. Nah, baiklah untuk akhir ni, sebelum kita nak berpisah, saya nak nak bagi insya-Allah kita akan membaca Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar, kalau lah kita insya-Allah saya akan lah ni tak ada perintah lagi dah. Nak perintah kita boleh baca, boleh amal pagi-pagi. Nah, yang mana Rasulullah kata Sayyidul Istighfar. Sayyid ni orang panggil ketua, wana. Sayyidul Istighfar หัวหน้าของ
istighfar. Nah, warna dia panggil kepala istighfar. Istighfar, kepala istighfar. Nah, warna kong istighfar untuk kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sebab Nabi beroyak dalam hadis, sebuah hadis yang sahih, kata apabila dia baca Sayyidul Istighfar pagi dan dia mati pada hari itu, dia akan masuk syurga. Dan jikalau sesiapa membaca Sayyidul Istighfar selepas asar, dia mati pada malam itu, dia akan masuk syurga, insya-Allah. Nah, ini kita yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malasพระองค์ทรงสร้างฉันมาและฉันคือบ่าวของพระองค์และฉันจะรักษาสัญญาของพระองค์เท่าที่ฉันนั้นทำได้ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วสิ่งที่ฉันได้ทำและฉันก็สำนึกความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมีให้ฉันและฉันก็สำนึกต่อทุกบาปที่ฉันได้ทำโปรดอภัยให้แก่ฉันโปรดอภัยให้แก่ฉันโปรดอภัยให้แก่ฉันเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะอภัยบาปได้นอกจากพระองค์เท่านั้น Alhamdulillah, itu adalah Sayyidul Istighfar untuk kita baca dan kita tahu makna. Apabila kita tahu makna, maka kita baca dengan, orang panggil kalkuan, kita baca dengan mentadabbur dan dengan menghayati isi-isinya supaya kita ni dapat tahu kata dalam makna Sayyidul Istighfar ni, nah kita nak ayat apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alhamdulillah pada pagi ni semoga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa dalam Chang Asy-Syifa ni, nah dalam pukul 9 ni kita akan dapat dengar pula nasihat-nasihat daripada baba-baba yang orang panggil tahu dalam tentang agama supaya kita dapat makan rohani kita. Nah, jangan kita ni duk makan jismani saja. Nah, kin telot, kin timi periuk rangkai. Tetapi winjan kita pun nah dia perlu kepada makan ni.
Maka satu-satunya makanan rohani iaitu para zikir-zikir dan ilmu-ilmu agama, nasihat agama, Al-Quran, zikir, itu semua adalah makanan rohani yang perlu kita memenuhi. Nah, supaya kita ni rohani kita